Salam semua, bertemu kembali dalam channel Cik Guti. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bagi struktur masyarakat feudal di Jepun, bahagian pengenalan kita juga harus memberi maksud atau konsep feudalisme. Feudalisme bermaksud satu bentuk kerajaan iaitu kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat. Dalam sistem feudal, tanah menjadi elemen utama iaitu semua tanah milik raja dan golongan pembesar tidak mempunyai tanah. Sistem feudalisme di Jepun pada zaman Keshogunan Tokugawa terdiri daripada beberapa kelas dan berbentuk piramid. Struktur masyarakat di Jepun adalah terdiri daripada golongan yang diperintah dan golongan yang memerintah. Bagi struktur masyarakat feudal di Jepun pada abad ke-16 dan 17, Maharaja Jepun menduduki lapisan teratas. Maharaja di Jepun dianggap sebagai ketua negara, namun bermula abad ke-12 kuasa dipegang oleh shogun. Maharaja hanya dikenali sebagai simbol kerajaan atau sebagai boneka sahaja. Maharaja dianggap sebagai pemerintah keduniaan dan kerohanian. Maharaja juga dikatakan dari keturunan Dewi Matahari. Shogun Tokugawa telah mula memerintah Jepun bermula pada tahun 1603. Semasa pemerintahan Shogun Tokugawa, Maharaja Jepun tidak mempunyai kuasa untuk mentadbir. Maharaja hanya dianggap sebagai simbol perpaduan rakyat. Kuasa pemerintahan sebenar terletak di tangan Shogun. Maharaja Jepun telah ditempatkan jauh dari pusat pemerintahan Shogun di Edo. Maharaja tinggal di kawasan yang terpencil di Kyoto dan duduk di dalam istana yang dikelilingi oleh tembok dan golongan kuge. Kerajaan yang diperintah oleh Maharaja dikenali sebagai Kerajaan Mikado. Dalam struktur masyarakat feudal di Jepun, Shogun menduduki tempat kedua. Namun begitu, kuasa pemerintahan sebenar di Jepun adalah terletak di tangan Shogun dan bukan dipegang oleh Maharaja. Shogun menjalankan tugas atas nama Maharaja melalui dasar pecah dan perintah. Hal ini dilakukan supaya kuasa dan kedudukan Shogun terjamin. Kerajaan yang diperintah oleh Shogun yang berpusat di Edo dikenali sebagai Kerajaan Bakufu. Shogun mempunyai autoriti pentadbiran tertinggi meliputi seluruh rakyat dan istana termasuk Maharaja. Shogun amat dihormati, ditakuti dan digeruni. Shogun menguasai hampir seluruh tanah di Jepun dan membentuk hampir 36% daripada keluaran hasil pertanian negara. Shogun telah membahagikan kawasan pemerintahan berdasarkan golongan, bangsawan atau daimyo yang menyokong dan menentangnya. Daimyo yang menyokong Shogun telah diberi tanah manakala bangsawan yang menentangnya ditempatkan di kawasan yang akan dikawal oleh sekutu Tokugawa. Dalam struktur masyarakat feudal di Jepun, kedudukan daimyo adalah di bawah shogun. Daimyo merupakan golongan bangsawan yang mempunyai peranan penting dalam pentadbiran Tokugawa di Jepun. Mereka terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu Daimyo Fudai, Daimyo Shinfan dan Daimyo Tozama. Daimyo Fudai adalah ahli keluarga Shogun Tokugawa dan sekutu-sekutunya, dan mereka telah dikurniakan tanah yang berhampiran dengan kediaman shogun. Manakala Daimyo Shinfan juga dikenali sebagai rumah-rumah bersaudara dan mereka terdiri daripada pelbagai cabang keluarga Tokugawa. Manakala Daimyo Tozama juga dikenali sebagai daimyo luar, iaitu tuan-tuan tanah feudal yang terpaksa tunduk kepada Tokugawa dan mereka sentiasa memusuhi shogun. Oleh itu, shogun telah melantik daimyo Fudai untuk sentiasa mengawasi tindak tanduk daimyo Tozama. Mereka telah ditempatkan jauh daripada shogun dan dilarang memegang jawatan di peringkat pusat kerana dicurigai sebagai penentang dan dilarang memasuki istana untuk mengelak ancaman daripada mereka. Struktur atau susun lapis yang seterusnya ialah samurai. Samurai merupakan kelas panglima yang mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat Jepun. Mereka berfungsi sebagai penjaga keamanan negara dan menjaga kepentingan daimyo dengan tidak berbelah bagi. Mereka tidak dibenarkan melakukan kerja lain walaupun negara dalam keadaan aman. Oleh itu, ketika negara berkeadaan aman dan tiada peperangan, maka kehidupan golongan samurai ini ditanggung oleh golongan petani. Zaman aman, peranan samurai berfungsi sebagai pentadbir ladang wilayah, menguruskan keuangan, mengawal dusun sebagai pengawal dan juga utusan. Struktur atau susun lapis yang seterusnya adalah petani. Mereka merupakan golongan yang diperintah. Golongan petani atau nomi menduduki tempat yang tertinggi berbanding dengan golongan diperintah yang lain. Hal ini kerana Jepun adalah sebuah negara pertanian yang tidak mengadakan perhubungan dengan negara luar berikutan pengamalan dasar tutup pintunya. Golongan petani merupakan pengeluar beras yang menjadi bahan makanan rakyat
Jepun serta membayar sebahagian besar cukai. Sebagai balasan, mereka diberi upah hanya secukup makan sahaja kerana hasil keluaran beras dikhususkan untuk negara. Akibat pengamalan dasar tutup pintu ini menyebabkan rakyat hanya bergantung kepada beras yang dikeluarkan oleh petani sahaja. Struktur atau susun lapis yang seterusnya adalah artisan ataupun tukang-tukang mahir. Golongan artisan berada di bawah petani dan mereka mempunyai kemahiran dalam pembuatan pedang. Selain itu, mereka juga terdiri pada tukang kayu, tukang rumah, tukang besi, tukang tembaga, tukang timah, penenun, pembuat kertas dan lain-lain. Tukang-tukang yang mahir akan diberi gaji yang baik dan diberi rumah yang baik. Seperti tukang kayu telah diberi gaji sebanyak 500 koku dan dibenarkan menggunakan pedang. Pendapatan golongan artisan lebih tinggi daripada petani walaupun status mereka lebih rendah. Struktur atau susun lapis terakhir diduduki oleh golongan pedagang ataupun cuanin. Kelas pedagang terletak di bawah golongan petani dan artisan serta mereka dipandang rendah kerana pekerjaan mereka dianggap keji. Diharapkan dengan penjelasan Cikgu T berkenaan dengan struktur atau susun lapis masyarakat feudal di Jepun telah memberi informasi kepada para pelajar. Berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.